Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam segmen Santapan Jasmani. Setiap pagi, 6.30 pagi, kita akan bersarapan al-maksurat, baca maksurat dan kemudian kita bincang dakwah kesihatan. Ya, tajuk pagi ini adalah sangat-sangat best. Ya. Tajuk pagi ini ialah rahsia awet muda. Akhirnya sampai juga kita ke topik ini hari ini. Saya saja nak pastikan hari Minggu supaya hari Minggu ni kita dapat lama sikit kan, tak ada terburu-buru nak pergi kerja apa semualah. InsyaAllah. Tapi Zoom meeting ni dia ada had masa 40 minit. Jadi selepas dia 40 minit tu dia akan terhenti sendiri. Tengoklah keadaan macam mana, kalau kita boleh sambung kita masuk balik kan, tengok keadaan. Tapi itulah, kita akan cuba rekod dan kita akan sebarkan dalam YouTube, IG dan FB kan, supaya dapat manfaat bersama insya-Allah. Bagi mereka yang hadir pagi ni, alhamdulillah anda luar biasa kerana masuk kelas awal pagi. Anda berpeluang untuk bersoal jawab secara live insya-Allah di akhir rancangan ini. Okey, kita mulakan dengan perbincangan tentang rahsia awet muda. Pada tahun 2018, company Herbalife Nutrition telah mengadakan satu survey kan, di Asia Pasifik. Ada banyak negara yang terlibat, Australia, Hong Kong, Indonesia, Jepun, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam. Jadi hasil daripada survey ini insya-Allah sangat berkaitan dengan kita kerana ini memang survey di kawasan kita kan, lokaliti. Dia survey 5,500 orang berumur 40 tahun ke atas. Jadi apakah yang dibincangkan tentang healthy aging kan, healthy aging ataupun awet muda. Kita tengok okey. Tentang makna healthy aging, awet muda ni berbeza-beza antara semua orang kan. Kebanyakan orang dia nak tubuh badan yang sihat, yang masih aktif kan. Ada yang nakkan akal fikiran yang masih alert, aktif kan. Ada yang ingin hidup masih bebas dan ada kewangan, tak ada masalah kewangan kan. Dia masih bebas, masih boleh buat kerja sendiri kan. Tidak menjadi not a burden to my family, tak menjadi beban kepada ahli keluarga kan. Dan tidak ada masalah perubatan yang acute ataupun kronik kan. Jadi ini merangkumi rahsia awet muda, bukan sahaja kecantikan tetapi dari seluruh gaya hidup kehidupan kita kan. Jadi bila ditanya berapa ramai yang setuju kan kita boleh hidup sihat walaupun di hari tua kan, 92% setuju yang dia boleh hidup sihat dan dia akan boleh ambil langkah-langkah yang untuk healthy aging lah, untuk awet muda kan. Start healthy aging early. 54% percaya yang umur 40-45 macam umur saya lah, adalah waktu yang terbaik untuk fikirkan tentang awet muda kan, tentang healthy aging kan. Umur-umur yang sebelum tu dia tak fikir sangat pasal healthy aging ni, dia lebih kepada kecantikan, tenaga, sukan semua kan. Jadi kalau kita ada sahabat-sahabat yang umur 40 ke atas tu, kita boleh bincangkan tentang rahsia awet muda pada mereka lah insya-Allah ya. Jadi ini tentang gaya hidup ya. Gaya hidup, apa langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk awet muda ni ya. Jadi antaranya ialah pilih makanan yang sihat, make better nutrition choice. Kemudian engage in more regular physical activity kan, kita buat exercise tubuh badan sebab kita nak maintain kita punya otot dan kekuatan tenaga kan. Jadi orang tua yang tak banyak buat aktiviti fizikal, dia akan hilang dia punya kekuatan otot dan akan makin susut dan akan makin lemah kan. Jadi yang seterusnya ialah engage in more regular mentally stimulating activity kan. Mental kita perlu dijaga, perlu dilatih, perlu ditrain kan. Kita buat aktiviti yang IQ, contohnya kan main macam dalam gambar ni, main Rubik Cube, ada yang main Sudoku kan, crossword puzzle. Itu semua tu akan bantu kita punya kesihatan otak insya-Allah. Dan jangan lupa juga kita perlu pergi more regular health check up kan. Kadang-kadang penyakit-penyakit ni kita tak tahu
penyakit tu ada, melainkan dia sudah teruk kan. Macam darah tinggi, kencing manis, kita tak sedar kita ada, melainkan bila badan kita sudah susut ataupun selalu pening kepala kan. Masalah kanser contohnya kan, kita tak tahu untuk wanita kanser kilang telur lah, kanser ovary kan, kita tak tahu dia ada, melainkan dia sudah stage 3, stage 4, maknanya dah teruk lah. Dah ada air dalam perut, dah ada air sampai dalam ke paru-paru, itu tahap bahaya dah tak boleh nak buat operation dah, kadang susah kan. Jadi itulah, kalau kita buat regular check up, kalau boleh setahun sekali jumpa doktor terdekat di rumah anda, insya-Allah kita akan dapat kesan awal dan kita dapat kawal keadaan tu awal kan. Dan take supplement that support healthy aging. Supplement to support healthy aging ni ada macam-macam lah kan. Ada untuk kesihatan otak, ada untuk kesihatan jantung, ada untuk fizikal otot kita kan, sendi, tulang dan sebagainya lah. Nanti kita boleh bincang lagi tentang tu insyaAllah. Motivators for making better nutrition choice. Jadi kalau kita nak buat kalau kita nak buat langkah-langkah awet muda ni, kita kadang-kadang kita perlukan motivasi juga kan. Macam mana nak buat kalau kita sendiri tiada motivasi, kita perlukan galakan, banduan dan daripada kawan-kawan kan. 66% kata good nutrition sangat penting kan. Apa yang kita makan sehari-hari, apa aktiviti yang kita buat setiap hari, itu sangat penting kerana dia menjadi tubuh badan kita, menguatkan badan kita dan memberi tenaga kan. 46% kata akses ke healthy aging punya option kan, makanan semua. Kita perlu berada di tempat yang sihat. Maknanya jangan kita waktu dah umur tua nanti kita masih lagi sibuk bekerja, duduk di kawasan yang tak berapa sihat kan, air pollution, water pollution. Jadi tak elok lah, kebanyakan orang bila dah retire dia nak duduk di kawasan kampung kan, dekat dengan alam semula jadi. Jadi dia tenang je jiwa dia kan. Jadi dia ada akses kepada makanan-makanan yang sihat kan, ikan, sayur-sayuran, itu semua tu bagus untuk kita punya healthy aging. Dan yang ketiga, availability of friends and family kan. Ahli keluarga dan kawan-kawan sebenarnya membawa pengaruh yang sangat besar tentang kehidupan kita. Kawan-kawan sekeliling kita akan menentukan adakah kita jadi orang yang bagaimana kan, kerana kita adalah purata daripada 5 orang kawan kita kan. Contoh kita join club kan, kita join club, masyarakat, kelompok yang sihat, yang aktif, yang positif kan, supportive, itu semua sangat bagus dan sangat digalakkan insya-Allah. Okey, itu ialah survey yang telah dibuat pada 2 tahun yang lalu di kawasan Asia Pasifik. Jadi kita boleh ambil banyak iktibar daripada situ. Jadi seterusnya ialah saya nak cerita tentang teori pula. Kita bincang teori sikit tentang healthy aging. Kita semua tahu, kita semua orang Islam, ajal maut di tangan Tuhan kan. Ajal maut di tangan Tuhan, jadi Allah yang tentukan bilakah kita akan mati. Tetapi dari satu segi juga, jasad tubuh badan kita adalah amanah daripada Allah yang Allah telah berikan pinjaman pada kita di dunia ini supaya kita beribadah kepadanya, mengumpul bekal untuk kita bawa ke akhirat nanti kan. Jadi kalau kita waktu muda kita busy dengan kerja, kita busy dengan buat macam-macam, bila kita dah bersara nanti kita naklah badan kita masih lagi bertenaga, masih lagi kuat, boleh kita beribadah terus padanya kan. Itu tujuan kita. Jadi macam mana kita nak pastikan tubuh badan kita masih lagi kuat, bertenaga, dan tambahan bonus dia ialah masih cantik kan, masih pandai, masih bertenaga, kuat, otot-otot sendi apa semua masih boleh berfungsi dengan baik supaya kita dapat menjalankan ibadah kita dengan sempurna kan. Okey. Ada 2 teori penting tentang aging process tentang proses penuaan. Teori yang pertama ialah tentang kita punya DNA. DNA kita makin lama makin menua. Setiap kali badan kita berubah kan, proses mitosis, meiosis apa semua tu, setiap sel DNA kita akan
replicate kan, dia apa tu, ganda-gandakan tu kan. Setiap kali dia gandakan tu, DNA kita makin pendek dekat hujung DNA tu dia panggil telomere. Bila kita tengok orang muda, telomere dia masih panjang. Bila kita bandingkan dengan orang tua, telomere dia dah pendek. Jadi teori dia kata telomere ni mungkin memainkan peranan dalam proses penuaan. Okey, bila dia dah cukup pendek tu semua, mungkin lah kan. Ini masih teori lagi, masih dikaji. Itu yang pertama. Jadi apa yang menyebabkan telomere ni pendek? Satu ialah proses penggandaan tu kan, mitosis apa semua. Satu lagi ialah oxidative stress. Oxidative stress ni ialah segala pencemaran kan, yang membuatkan badan kita stres. Jadi pencemaran daripada luaran, udara, air semua, dan pencemaran daripada dalaman kan. Apa yang makanan yang kita ambil tu ada bahan-bahan yang tak berapa bagus untuk badan. Bila disimpan di dalam lapisan lemak, bila disimpan di dalam hati, dia akan berkumpul kan. Jadi benda-benda ini akan buatkan pencemaran dalam badan kita. Jadi kita cuba pilih makanan yang sihat supaya kurang daripada bahan-bahan pencemaran kan, pengawet, pewarna apa semua tu. Ya, dibenarkan, ya disahkan selamat, tapi kita tak pasti apa kesan jangka panjang dia kan dalam 20 tahun, 30 tahun kan. Rasanya tidak ada kajian yang buat selama tu kan. Okey, seterusnya ialah teori yang kedua ialah teori inflammation. Inflammation ni ialah radang. Radang dia macam bengkak lah. Dia punya apa dia punya proses dia macam buatkan bengkak. Dan dalam kajian haiwan kan, dalam kajian pada tikus dan monyet, dia nampak abdominal fat yang kita panggil visceral fat tu kan. Di visceral fat ni dia lemak yang degil. Dia lemak yang jenis ada inflammatory process ni. Dia macam membengkak punya jenis. Jadi dia susah nak dibuang kan. Ada cara dia, nanti kita bincang. Tapi jadi apa ni, abdominal fat ni bila dia buat kajian dalam haiwan kan, dia kata siapa yang lagi besar ni dia macam aging process dia lagi cepat. Tak? Dia punya penuaan dia lagi cepat. Itu yang buatkan bila kita timbang apa tu, berat badan pakai body scanner tu kan, kita tengok walaupun umur muda lagi kan, tapi dia punya rupa paras dia macam tua kan. Itu yang kita nak cuba elakkan lah. Jadi kalau kita boleh buat, kita boleh reverse the process, kita kurangkan kita punya abdominal fat, kita kurangkan fat percentage pada badan kita kan, kita akan dapat yang dipanggil healthy aging kan, awet muda. Okey. Jadi saya share satu gambar, gambar ni dah di-share semalam. Ini ialah gambar personal saya. Ini satu saya punya keputusan hasil tindakan kurangkan lemak dalam badan kan. Dalam masa setahun lebih saya berjaya turunkan 30 kg. Kebanyakannya ialah lemak sambil tambah masa kan. Gambar sebelah kiri yang gambar obes tu ketika saya umur 27 tahun, tetapi saya sangat obes, umur berat 105 kilo, umur dalaman pakai metabolic age tu 58 tahun kan. Macam orang dah bersara, tak larat. Betul, memang tak larat, tak ada tenaga. Balik kerja tertidur dekat sofa kan. Okey, di sebelah kanan pula setelah saya ubah hidup saya kan, umur ketika tu 34 tahun, berat badan sudah turun 30 kilo, 75 saja waktu tu, lebih sihat, lebih bertenaga, lebih ceria, kulit lebih halus, cantik kan. Bentuk badan pun lebih shaping kan, ada dagu, ada apa, jawline kan, halkum nampak, tengkuk nampak kan. Sebelah kiri tu tak nampak tengkuk, dah terbenam kan. Jadi umur dalaman ketika tu 24 kan. 24 ni macam budak undergrad ya. Budak undergrad yang belum ada ijazah pun lagi kan. Comel je kan. Ada saya waktu di Macau, saya ingat lagi ada kawan tegur kenapa saya ada gambar pelakon Hong Kong. Waktu di Macau tahun 2012, kenapa saya ada gambar pelakon Hong Kong dekat dalam phone saya kan. Saya kata tak, ini saya. Dia kata wah, dia kata you memang macam pelakon lah. Dia kata
Itulah contohnya kan. Kita jangan jangan take itu hard lah, janganlah sampai riak, ujub dan takabur pula kan. Kita kena alhamdulillah kan, masya-Allah, tabarakallah kan. Ingat bila kita dipuji apa semua, sebenarnya segala puji adalah bagi Allah. Allah yang izinkan kan. Allah yang izinkan. Jadi kita bincang sikit pasal ni lah pula ayat surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba kan. Apabila peristiwa itu berlaku apabila Nabi Muhammad berjaya menawan Mekah kan. Mekah yang pernah mengusir, pernah mengancam nyawa, pernah tidak menerima dia punya dakwah dia apa semua. Tahun ke-9 ke-10 Hijrah berjaya ditawan semula. Jadi itu satu kemenangan besar kan dalam Islam kan. Jadi bila kita capai kemenangan, apa kita perlu buat? Ya. Fasabbih, maka kita sucikan Allah, bihamdika, segala puji bagi Allah, bersyukur, wastaghfir, dan kita perlu mohon ampun ya, kerana dalam proses kita hendak mencapai kejayaan tu kita bimbang ada banyak perkara-perkara yang Allah tidak suka kan. Kita bimbang ada banyak yang masyarakat, rakan sekeliling, ahli keluarga tak suka kan. Kita perlu banyak-banyakkan beristighfar kan. Elakkan daripada perasaan riak, ujub dan takabur kan. Jadi itulah apa yang kita nak buat ini memang sangat penting kan. Ada kawan saya tulis status dalam Facebook dia malam tadi kan. Ada kawan-kawan yang kuruskan badan, lepas tu mula pakai seksi kan. Dia dah berubah jadi action, jadi sombong kan. Itu semua tu kita tak nak kan. Kita nak kita nak jadi lebih baik lagi, bukan saja fizikal tetapi juga yang lain-lain kan, emosi, kerohanian kan. Barulah kita insya-Allah akan mendapat rahmat dan keredaan Allah. Itulah saja perkongsian saya pagi ini ya. Insya-Allah kita nak healthy aging, cara yang baik, cara Islam yang dirahmati, diberkati Allah. Saya nak buka kepada sesi soal jawab. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Ada apa-apa soalan nak ditanya, buka pada ruangan chat juga. Alhamdulillah. Semoga memberi inspirasi kepada semua kan, untuk sama-sama capai awet muda, bukan sahaja kecantikan tetapi satu badan dan amalan kita insya-Allah. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Hafiz. Kak saya Hafiz dari Penang. Nak tanya tentang orang suka merokok ni. Merokok? Okey. Macam saya ada kawan kan yang depa suka merokok. Depa cuba nak berhenti tabiat merokok ni tapi tak boleh. Ada produk apa Herbalife ni untuk membantu lah. Okey, nak berhenti merokok nak berhenti merokok dia ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Yang pertama, ada orang dia suka terus berhenti. Ya, dipanggil cold turkey kan. Dia terus berhenti, dia akan mengidam, dia akan ketagih dalam masa seminggu lebih kurang dan dia akan ketar-ketar badan dia kan. Jadi dia akan ni sebabnya ialah dalam otak kita kan. Dalam otak kita dopamin yang dia dapat daripada merokok. Dopamin ni dia macam chemical dalam otak yang boleh buatkan kita ketagih. Apa yang kita suka buat tu akan membuatkan dopamin tinggi. Bila kita dah tak buat dah benda yang kita suka tu, dia akan jadi rendah kan. Jadi bila dia rendah tu kita akan mula ketagih nak benda tu kan. Jadi ada orang kata pakai patch sikit ke ataupun gula-gula nikotin ke kan yang akan tolong, adalah sikit dopamin tu tapi pada tahap yang sikit kan. Satu lagi cara ialah orang yang kurangkan sikit demi sedikit kan. Sebelum ni merokok 20 batang sehari, lepas tu dia cuba kurangkan minggu depan turun 15 sehari, slow-slow. Jadi bila dia slow-slow, dia tak terkejut tau badan dia. Okey, tapi dia kena ada plan lah. Maknanya seminggu tu kurang 5 lagi, kurang 5. Dalam masa sebulan je dah settle dah insya-Allah. Faham tak? Dalam masa sebulan dia akan berjaya kurangkan merokok tu kepada
kosong pun tak apa. Faham tak? Bila kita buat macam tu, inilah teori untuk tukar tabiat. Tukar tabiat apa pun boleh, kan? Tabiat makan, tabiat tidur, tabiat minum air, tabiat merokok, kan? Yang mana yang kita nak buang tabiat tu, kalau kita buang pum tiba-tiba berhenti, kan, badan kita akan terseksa, dia akan ketak-ketak tu, dia akan ketagih, kan. Tapi kalau kita buang slow-slow, dia akan okey, boleh dia masih boleh terima, dia boleh terima, sedar-sedar dia tak perlu pun, kan. Tak? Ya, itu yang kita buat. Macam dalam tim Daya Rahsia pun saya selalu buat macam tu. Saya tekankan tukar tabiat dulu, kan. Ada tabiat-tabiat yang kita nak buat, kan. Tabiat minum air, tabiat makan, tidur, kawal stres, exercise, semua tu lah, kan. Jadi kita buat macam tu secara berperingkat-peringkat, kan. Dia akan jadi makin baik. Selalunya tabiat ni kita ambil masa lebih kurang 21 hari untuk jadikan dia berkekalan, kan, jadi istiqamah. Tapi kalau kita berjaya buat sampai 3 bulan, 90 hari, insya-Allah dia akan jadi gaya hidup kita yang baru. Jadi kalau kita dapat buat setahun, insya-Allah kita akan nampak jauh perbezaan ketara, kan. Perbezaan ketara untuk orang yang merokok ambil masa lebih kurang setahun. Ya, saya ada buat kajian masa saya buat master itu, saya buat kajian tentang orang merokok dari segi kesuburan dia, ujian air mani apa semua, kan. Nampak perbezaan dia antara orang yang merokok dengan orang yang tak merokok. Orang yang merokok ni dia punya air mani dia tu banyak yang rosak DNA dia, ya. Dan bila saya buat kajian apa semua, kan, dia kata kalau orang tu berhenti merokok, dia ambil masa 8 ke 12 bulan untuk capai kualiti DNA yang sama macam orang yang tak pernah merokok. Faham tak? Dia boleh nak reverse balik dia punya proses tu, insya-Allah. Tubuh badan kita kan sentiasa bertukar, kan, sel, mitosis apa semua. Jadi kalau kita berikan badan kita cellular nutrition, kan, nutrisi selular yang baik, apa yang sel badan kita perlukan, bila dia berubah ke sel yang baru tu, sel yang baru tu akan jadi lebih berkualiti. Itu yang kita nak buat. Apa yang kita buat ni, nutrisi selular, kan, itu memang ya Allah at the edge of teknologi sebenarnya, teknologi terbaru. Okey, itulah harap menjawab. Dari segi produk ke apa semua, saya cadangkan dia banyak minum air, banyak minum teh, sebab teh apa semua tu dia akan tolong ketagihan juga. Dia akan buatkan kita kawal nafsu kita, kan, kawal nafsu makan, kawal nafsu nak merokok ke apa semua, minum teh lah, teh mix, green tea apa semua tu sangat bagus untuk tolong kawal kita punya ketagihan, insya-Allah. Ada apa-apa soalan lain, insya-Allah? Silakan, kalau segan nak bersuara boleh tulis dalam chat room, saya bacakan. Assalamualaikum Dr. Kak Ida. Kak Ida. Okey, so tahniah soalan Hafiz tadi. Wah, kalau kata tadi orang perempuan dengar tu mesti nak cari apa yang belum kahwin, mesti nak cari apa bakal suami semua jangan merokok Betul. So kalau kata macam tu Hafiz, nasihatlah dengan kawan, kan. Okey, soalan Kak Ida hari ni pagi ni dia simple saja. Kita dapati selalunya tak kira lelaki ataupun perempuan umur 40 ke atas berisiko kepada penyakit yang orang kata yang agak kronik, 3 sangkai lah, 5 sangkai. Tapi kita tengok soalan Kak bukan macam mana, maksudnya adakah suplemen ni amat-amat penting untuk yang tajuk anti penuaan ni untuk yang umur 40 ke atas ni? Nak tanya dengan doktor lah. Suplemen tu. Boleh, Terima boleh. kasih doktor. Dia macam ni, dari segi kalau soalan ditanya penting ke tak, itu kita tak boleh nak jawab sangat penting, sebab suplemen ialah makanan tambahan yang kita ambil, kan. Kita faham dalam industri wellness ni, kebugaran ni, kita bukan sahaja nak sihat, tetapi kita nak sihat yang macam mana. Kita nak sihat yang bertenaga, kita nak sihat yang cantik, kita nak sihat yang ceria, kan. Dia macam tahap wellness, tahap kebugaran dia ekstra sikit, lebih baik daripada sihat biasa je. Sihat biasa je dia sekadar tak ada penyakit, dia sekadar boleh buat apa yang dia buat hari-hari. Jadi kita tak nak itu sahaja, kan. Kita nak tingkatkan lagi ke tahap wellness yang tinggi. Untuk capai tahap wellness yang tinggi ni, dia ada beberapa perkara tambahan yang kita
perlu buat lah. Contohnya ialah kita sentiasa perbaiki diri kita kan. Exercise makin lama makin kuat, makin laju, makin jauh kita boleh pergi kan. Jadi suplemen pun pemakanan kan, sebab makanan yang kita makan selalunya bagus, makan sihat, bagus, makan seimbang kan. Tetapi ada beberapa perkara yang masih kurang kan. Macam kalau kita makan ayam, dia kurang omega 3 kan. Kita perlu makan ikan. Kalau kita makan buah, buah ni dia ada vitamin A ke C ke kan, tapi dia kurang vitamin lain pula kan. Jadi bila setiap kali kita makan tu ada perkara yang kurang, itu yang kita tambah suplemen, tambah vitamin ke apa ke, dia akan pastikan kita dapat semua sekali setiap kali kita makan. Setiap hari kita makan kita dapat kan. Kalau kita, macam itulah apa yang kepentingan suplemen ni, dia macam menambahkan zat-zat nutrisi yang kita perlukan setiap hari, sebab kita selalunya setiap hari yang kita makan tu kurang perkara-perkara ni.